So anda semua akan jadi responden saya sebentar lagi. Saya akan bagi anda password dia. Password dia adalah ADED, ADED, huruf kecil semuanya ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan. Okay. So dia ada beberapa cara untuk kita gunakan borang kita ini. So borang ini biasanya kalau tuan-tuan dan puan pergi sebelah kanan atas ni, kita ada perkataan send, betul tak? Kita ada send, di mana ada setengah kawan-kawan kadang-kadang dia boleh tekan butang yang kecil ni, kemudian dia tekan butang shorten kan, betul tak? Dia akan pendekkan lah. Saya biasanya saya tak buat begitulah. Saya akan buat a little bit different. So kat sini pun kita boleh collect email ataupun kita boleh collect responder input. So I'm going to use the very basic one using the bit.ly. Kenapa saya pakai bit.ly? Sebab saya nak mendapatkan link yang lebih pendek ataupun nak mengeneratekan sekali QR code. Okay? So contoh macam yang saya sedang tunjuk pada tuan-tuan dan puan ni, saya akan register satu account namanya bit.ly. Kalau tuan-tuan dan puan belum register lagi, boleh register. Dia bagi 1000 kot, 1000 link sebulan. Kota dia lah, setiap sebulan dia akan renew. So kalau tuan-tuan dan puan selesa pakai bit.ly, boleh pakai. Saya pakai bit.ly. Sebelum ni saya pakai bit.do, sekarang saya dah tak pakai lah. Alright, so bit.ly akan membantu anda untuk memendekkan link Google yang panjang itu. Okay, anda pernah pakai kan? Ke tak pernah? Tahu tak macam mana nak pakai? Tak tahu kan? Okay, saya akan tunjukkan sekarang. Mula-mula anda mesti ada account bit.ly. Kemudian anda akan tekan butang create new dan klik kepada link. Link. Okay, dan anda akan letakkan destination. Okay, nampak ni? Dia kata, you can create 993 more link this month. So, your current plan include 1000 link per month. Maknanya satu bulan 1000 je link saya. Sebab saya adalah yang account percuma. Okey tak? 1000 link. Okey lah kan? Saya bukannya apa? Orang panggil apa? Influencer pun. Influencer lain lah. Hari-hari nak hantar link kan kat orang. Jual barang kan. Okey. So, macam mana kita nak buat link tu dulu? So, tuan-tuan kena ingat kita ada mata Freemason yang saya cakap tadi untuk kita preview kita punya borang soal selidik ataupun kita punya online form lah. So sebelum tu, anda ada lagi satu lagi selain daripada send ni tadi, anda ada 3 butang. Dekat sini kita ada satu ayat namanya get prefill link. Nampak tak? Get prefill link ni sebenarnya nak cerita tuan-tuan dan puan boleh gunakan link ini untuk dimasukkan ke dalam mesin ke dalam embedded technology ataupun dekat dalam Arduino, dekat dalam macam ni lah. Ini contoh ni dekat dalam ESP32 board ni untuk dia menghantar maklumat. Dia macam tu. Nanti dia akan hantar maklumat dalam bentuk Google Form lah. Nanti dia akan data tu akan ada dekat dalam anda punya Google Sheet lah. Okey. Itu contoh lah untuk makluman. Tapi tak masuk dalam kelas edit ni. Alright. So seterusnya anda boleh tekan butang preview. Ada yang saya perasan tadi yang customize, cuba tukarkan gambar dan sebagainya. Boleh digunakan. Tak ada masalah. So saya akan tekan butang preview selepas ini. Tapi sebelum tu kita pergi dulu pada response. Responses ini membolehkan anda retrieve data yang kamu dapat daripada kamu punya investigation. Kemudian setting ni anda boleh ubahlah default seperti yang saya tunjukkan sekarang inilah. Contohnya anda boleh tukar, jadikan dia seperti quiz, anda boleh jadikan dia responses, allow response to edit, limit to response. Lepas tu boleh jadikan dia progress bar, shuffle, view result summary dan lain-lain lah. Ini semua anda boleh update according to your needs. Saya tak buat benda ni. So, saya just pergi kepada Freemason punya mata tu. Dan saya akan dapat link lah. This is the highlighted link yang panjang. Saya akan copy. Okay. Kemudian saya akan, I'm going to visit the bit.ly just now. And then paste on the destination. And then put something to do with the adapt 3 food poisoning. Contohlah. Poisoning. Okay. And then dia ada custom back half. Maksudnya dia boleh customkan belakang dia. Contohnya saya buat adapt 3 food poisoning. FP lah. Okay, kalau tak ada pernah ada orang pakai, maka anda boleh pakai link yang berkenaan. Kemudian anda boleh tekan butang enter. Tak ada pula enter tu. Saya punya ni dah macam tak boleh nak diisi dah ke? Sorry saya tekan lagi sekali. Klik kepada link. Saya tak boleh nak ni Dia tak ada perkataan klik link tu. Oh, okay, sorry. Create tu kat belah bawah. Dia terkelepet minta maaf. Adapt 3 FP food poisoning. Food poisoning. Okay, kemudian kat bawah ni adapt 3 FP.
Okay, kemudian anda tekan butang create. Okay, so whatever the high link ataupun whatever the longer link just now will be shortened into this only link, so that you can remember, or you can just send it on the phone, or you can type it by your own kan. Kalau anda nak tulis satu-satu yang panjang ni, dia akan susah. And then you can go also to the create QR code, and then you can in fact create the QR code and share the QR code for the people so that they can scan and answer it accordingly lah. So contoh yang saya sedang tunjuk sekarang ni. Okay. So anda dipersilakan untuk download lah sebentar lagi dan juga menjawab saya punya questionnaire ni. Boleh tak? Tapi nanti buat masa tengah hari lah. Seorang kalau boleh key in 5 kali. 5 kali. So 5, ada berapa orang dalam kelas ni? Dapatlah 45 data. Tapi jangan jawab jujur lah, jangan jawab jujur. Jawab yang tak jujur. Okay, kejap lagi lah Tapi yang saya nak tunjuk ni, saya nak tuan-tuan puan buat sekarang, cuba pendekkan link dia. Okay, sebelum saya bagi tuan-tuan puan masa untuk mengeksplore benda ni, selain daripada bit.ly, ada lagi link-link lain yang boleh memendekkan panjang yang link tadi, seperti nak.la, ada nak.la. Lepas tu tak silap saya ada apa lagi bit.do. Bit.do ni dululah. Bit.do ni zaman-zaman saya muda dululah. Bit.do kan. Tapi dia dah tak reliable sangat sekarang ni. Okey, ni contoh nak.la. Lepas tu tak silap jom.la kot. Jom.la ada tak? Tak ada. Yang saya tahu nak.la, tak ada. Nak.la dengan bit.ly lah. Ini semua anda boleh secara free of charge untuk menukarkan kod tu tadi. Dan kalau anda memang seorang yang banyak menggunakan link-link untuk anda punya proses investigation tu, anda tak ada website, maka anda boleh gunakan kita panggil sebagai dashboard, temporary dashboard ataupun one page display lah, seperti Linktree. Yang itu nanti kemudian lah saya ceritakan Linktree ni macam yang saya punya ni. Contoh, anda ada borang penyiasatan penyakit, bawah ni kita akan ada dashboard. Contoh, anda nak tunjukkan link-link, anda tak ada website, tapi bila klik sini dia pergi sini, bila klik sini dia pergi sini, anda pergi sini. Tapi ini bukan benda yang terbaik lah. Yang terbaik adalah anda kena ada satu Google Sites. Contoh macam ni lah, anda kena ada satu Google Site yang complete about your investigation and something like that. Contoh, ini nanti kemudian, ini belakang-belakang. Saya nak cerita benda ni tak boleh cerita banyak-banyak. Nanti saya naik share lain pula jadinya. So sekarang ni saya benarkan, saya silakan tuan-tuan dan puan untuk explore, untuk memendek sekalian. Apabila anda pergi balik semula ke anda punya borang, so this is your Google form. When there is a people who are answering this form, then you are going to get the responses. Correct or not? Yeah. Okay, you can click the responses over here, and then you can click to these 3 button. Okay, these 3 button are going to be generated a new Google Sheet for you. So click select new destination. Kemudian dia akan tulis food poisoning underscore in bracket responses, and then you click create. Ni kebanyakan orang dah tahulah. So apabila kamu pergi kepada folder asal kamu ni, kamu akan nampak ada satu file baru warna hijau. Betul tak? Nama dia adalah food poisoning dalam kurungan response. Ini semua orang tahu. Maknanya kejap lagi kalau ada orang key in, semua orang dapat maklumat. Okay. So sekarang ni saya nak cerita benda yang sedikit teknikal lah untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu di sebahagian sebelah kanan ini, kita ada satu yang dipanggil sebagai script editor. Anda nampak tak kat situ? Script editor, nampak tak? Script editor. Nampak kan? Okay. Jangan tekan lagi. Ke dah tertekan dah? Kalau dah tertekan tak ada masalah pun. Bawah dia adalah get and on. Okay, untuk makluman, cuba anda tekan get and on. Get and on ni sangat berguna, especially contoh anda nak buat satu borang yang bila orang tu key in, dia akan dapat receipt ataupun dia akan dapat feedback. So itulah yang dipanggil sebagai add on. So anda boleh carilah dekat sini seperti orang kata ni lah form notification contohnya. So setiap kali orang dapat form, dia akan bagi tahulah your response has been recorded, please keep this receipt as the proof that you already participate in PPKP investigation, something like that. Dan macam-macam lagi lah, anda boleh explore dengan hanya menekan butang yang berkenaan dan install accordingly. Boleh? So ini add-ons. Kat mana nak dapat add-ons ni? Saya dah ulang tadi, kawasan dia adalah di sebelah 3 butang yang berkenaan, pergi kepada get add-on.
Okey, kita akan pergi kepada yang kita konon-konon nak buat sendirilah, tapi taklah yang complicated. Saya tunjuk yang simple. You can go to the script editor, you can click the script editor, then the Google are going to be prompt the Google App Script. Google App Script is based on the JavaScript. So kalau anda tahu nak menulis beberapa fungsi mengenai App Script ini, maka anda boleh mendapat manfaat daripadanya. Contoh, saya ambil contoh. Anda boleh membuat satu automation ataupun kaedah otomasi untuk menghantar email dalam bentuk PDF kepada pemilik akaun yang telah menghantar borang tadi. Semuanya boleh ditulis secara manual di dalam skrip ini. Faham tak? Okay, contoh lain. Anda nak membuat supaya siapa yang hantar borang ini, dia akan menyebabkan handphone dia berbunyi. Boleh juga. Faham tak? Kalau diisi borang tu tadi, handphone berbunyi. Handphone dia berbunyi, macam tu. Handphone rumah dia pun berbunyi, boleh juga. Lampu di rumah dia menyala. Contoh, menakutkan Contoh tak nak bagi tahu. Benda-benda itu boleh dibuat dengan menggunakan Google App Script. Sebab dalam Google App Script ni kita ada dipanggil sebagai trigger. Anda boleh, ni saya just nak cerita je. Saya tak akan cerita secara spesifik di sini. Sebab yang ini nanti saya akan cerita dalam topik yang belakang-belakang yang dipanggil sebagai Introduction to the Digital Technology Application. Sebab yang itu nanti anda akan ambil data environment daripada website untuk jadikan data kamu. Sebab kalau kamu nak minta meteorological data, mungkin ambil masa ataupun kena bayar. Jadi dia ada cara macam mana kita nak scrap. Scrap ni maknanya apa? Ambil orang punya maklumat, gunakan untuk kepentingan peribadi masing-masing. Jahat tu bunyi dia. Tapi itulah cara dia. Okay, anda boleh tekan butang trigger. Ni saya ambil contoh. Trigger ni adalah anda boleh tekan trigger dan anda boleh pilih apa function yang anda mahu run. Maksudnya contoh orang submit borang. So daripada submit borang tu dia akan run a certain function. So that function are going to automate a certain thing. So that is called basic automation. Saya tak tunjuk lah sebab saya tengok makin lama makin berkerut dahi anda. So saya tahulah memang anda dah start tak faham kan. Okay, nevertheless, you boleh buka satu borang yang dinamakan food poisoning yang warna hijau tu. Cuba buka, apa ada kat situ? Ada apa-apa tak kat situ? Okay, dia akan ada time, screening, password, gender, race, something like that lah kan. Kepada yang bakal mengki ini tadi, saya mohon jasa baik. Janganlah pula anda dah buat dah. Berapa kali? Saya buat 5 kali. Tapi setiap kali soalan tu screening awak tulis no tak aci lah kan. Okay, so nanti tuan-tuan pun boleh isi. Alright, kat bawah ni yang saya nak tunjuk adalah ada extension. Cuba anda klik extension. Kat sini pun sama, kita ada add-ons, kita ada macros dan kita ada app script. App script ni yang mana? Yang tadi saya tunjuk. Dan kita ada lagi satu app sheet. App sheet ni lah yang saya akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan petang lah sikit. Kalau saya cerita sekarang ni nanti you all akan lagi confused. Yang ini adalah untuk kita buat mobile application. Kejap lagi kita akan buat mobile application. Anda akan perhatikan bagaimana mobile application itu ingin dibuat. Mobile application saya akan jana petang ini adalah yang sangat simple. Dipanggil sebagai Environmental Health Risk Assessment Application. So anda akan buat satu apps yang mana anda gunakan phone untuk mengolek data, tempat, gambar, video, apa-apa sajalah yang anda mahukan. Kemudian boleh dijadikan seperti laporan dan diprint dalam bentuk PDF ke Bluetooth printer dan seterusnya desain oleh orang untuk dikenakan compound. Macam itulah. Tak payah lagi kita nak tulis kat atas kertas kan. Boleh buat benda tu. Sekejap lagi petang lah kita belajar. Boleh Okey. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, selain daripada kita dah ada borang yang dipanggil sebagai online form ini untuk makluman semua, ianya boleh dibuat secara embedded. Apa maksud embedded? Anda boleh ambil the whole thing dan anda boleh masukkan ke dalam website anda sendiri. Saya tunjuk contoh. Anda pergi ke 3 butang yang sebelah kanan ini. Kita ada yang dipanggil sebagai, yang ni, send ni tadi. Anda tekan butang send, kita akan ada gambar ni. Anda nampak tak simbol ni? Simbol ini dinamakan sebagai embedded. Apa dia? Embedded ni maksudnya anda boleh copy this embedded file and then insert inside the apa-apa website yang tuan-tuan puan ada. Saya tunjuk contoh yang paling mudah. Saya masukkan ke dalam saya punya iBase account. Lepas ni kita boleh register iBase lah sementara nak tunggu rehat ni. Okay, saya tunjuk. Saya register sekarang diri saya sebagai pengguna iBase. Okay, dan saya boleh buat macam postage tau. Saya buat post lah. Macam kita post kat Facebook. Okay, saya pergi kat profile contohnya. Okay, saya akan pergi kat blog entries.
dan saya boleh buat posting. Macam anda post dekat dalam Facebook, boleh bayang apa maksud saya? Okey, borang soal selidik. Okey. So kalau tuan-tuan dan puan tengok, apa maksud embed file ni tadi? Embed file ni membolehkan tuan-tuan dan puan memasukkan borang tadi secara live di dalam mana-mana website. Nampak tak? Ini dipanggil embed file. Faham ya? So dia akan keras kat situ. Dia tak akan kena klik dia buka menu baru kan. Kadang-kadang ada certain keadaan anda tak nak orang asyik buka banyak browser tau. Nak tengok dalam website anda sahaja. So this is how you want to do that lah. So setelah saya buat yang demikian, saya boleh tekan butang save changes dan dia akan ada lah. Cuma kadang-kadang iBase ni dia punya proses embed file tu tak berapa beautiful. Kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang dia tak keluar. Cuma kalau dalam website biasanya dia akan keluar. Okay? Kalau kamu ada website sendirilah. Alright. So cuba try explore kat mana tempat dia tadi. Cuba try tengok kat mana. So bila saya kata embed, anda mesti tahu embed tu maksudnya dekat send, dekat ini gambar ni. Ini panggil embed file. Yang ini namanya link. Ni simbol link lah secara umum untuk Google. Yang ini adalah embed file. Anda boleh ubah size. Yang ini adalah anda boleh email. Okay. Sorry. Ya. Yeah. Boleh, betul. Contoh kalau macam soalan kawan kita tadi, macam mana nak buat letak dalam website. Contohlah saya ada satu website. Ini website saya, which is ini pun akan dipelajari oleh anda semua. Which is not now lah, later on. Okay, ini contoh saya punya website peribadi. So saya boleh letakkan embed file tadi dekat sini. Nampak? Dia ada satu function namanya embed. So saya boleh letakkan embed itu di sini dan dia akan wujudlah sebagai salah satu bahan yang saya boleh masukkan. So I can just put like that and then insert. So dia masuk secara keras lah di situ. Okay, nampak ya? Okay, ini contohlah bagaimana anda nak gunakan Google Form untuk anda punya investigation. Macam ni tadi nampak dia loading dia tak keluar-keluar pun. Okay, tak apalah, itulah dia punya error. Okay, jelas? Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan